Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala syafi'i anbiya mursalin wa ala alihi ashabihi ajma'in. Saudari yang saya kasih sekalian, terima kasih saban hari bersama dengan Lembaga Zakat Negeri Kedah untuk kita memeriahkan seminar kewangan Islam kebangsaan 2020 secara atas talian anjuran Lembaga Zakat Negeri Kedah bersama dengan IPIS, Institut Penyelidikan Inovasi Zakat Universiti Utara Malaysia UUM, bersama dengan UNISYAM, bersama dengan UiTM Cawangan Merbuk. Saya ucapkan terima kasih kepada semua rakan-rakan yang saban hari sentiasa mengikuti perkembangan dan memeriahkan Seminar Kewangan Islam Kebangsaan secara atas talian kita pada kali ini. Terima kasih kepada pembentang-pembentang yang telah pun membentangkan pembentangan sesedari, para penyelidik, dan kepada yang bakal, saya ucapkan terima kasih kerana memeriahkan seminar kita pada tahun ini. Dan kita doakan sesedari agar apa yang kita lakukan khusus daripada bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai salah satu usaha kita menghidupkan Ramadan al-Mubarak. Saudari yang saya kasih sekalian, saban hari kita bagi memeriahkan seminar kewangan Islam kebangsaan kita kali ini. Setiap hari saudari ditampilkan dengan tokoh-tokoh, para pendidik dan mereka yang ternama dalam bidang masing-masing. Alhamdulillah hari ini oleh kerana kami orang lelaki tak dibenak tepi jemaat, di Kelantan pun sama, di Kedah pun sama. Jadi hari ini kita bawa tetamu istimewa yang dekat dengan hati saya, yang pakar dalam penyelidikan berkaitan dengan kemiskinan. Dan bersama dengan kita hari ini, Alhamdulillah, Profesor Madya Dr. Wan Ahmad Amirzal Wan Ismail, Pengarah Institut Penyelidikan dan Pengurusan Kemiskinan Universiti Malaysia Kelantan. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam, Tuan Syekh. Khabar, Prof? Baik, alhamdulillah, puasa. Allahu Akbar. Sihat, Prof? Alhamdulillah, Tuan Syekh. Terima kasih. Tuan Syekh sihat, duduk nampak. Dah. Saya dengar nama ni macam umur tu lebih daripada saya. Rupa-rupanya muda jauh daripada saya. Aduh. Tuan Syekh pun muda nampaknya. Tu hari ni kita pakai saya jarang live pakai baju Melayu ni. Tapi sebab nak raya hari ni hari Jumaat, bulan puasa. Lepas tu nak tunjuk sikit kat orang Kelantan tu pakai baju butang baju lah sikit hari ni. Prof. Prof cakap memang di Kelantan lah ni. Ya, di Kelantan. Terima kasih. Saya sebelum kita bincang-bincang, sembang-sembang, kongsi-kongsi pengalaman dengan kajian Prof, pertama sekali bagi pihak semua kru dan warga Lembaga Zakat Negeri Kedah dan semua pihak yang terlibat dalam menganjurkan seminar kewangan Islam kebangsaan secara atas talian ni, Prof, saya nak ucap terima kasih atas kesediaan Prof memberi ruang masa kepada Lembaga Zakat Kedah memberiahkan seminar ini. Terima kasih kerana memberi ruang masa kepada kami, kita tambah pula nak kongsi pengalaman dan sebagainya. Dan sudi untuk kami terbangkan Prof ke Kedah, ke utara ni Sat, ke Lembaga Zakat buat julung-julung kalinya. Dan kita harap pertemuan kita hari ini, Prof, akan menghasilkan sesuatu yang terbaik khusus kepada Lembaga Zakat Negeri Kedah, amnya kepada semua industri yang terlibat dalam menganjurkan seminar kita pada kali ini, Prof. Ya. Terima kasih kembali, Tuan Syekh. Sama-sama. Saya bangga ni kerana kita melibatkan pelbagai agensi dalam memeriahkan seminar atas talian. Kalaupun kita nak sebut kata COVID ini musibah, tetapi Allah mendidik kita, Allah Maha Sayang kepada kita, Prof. Banyak benda boleh kita belajar daripada musibah yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Manusia ni rupanya dia perlu kena katok, dia kena perlu kepung dia, dera dia, baru dia boleh lonjak naik.
untuk menjadi orang yang kreatif dan inovasi. Itu kalau Prof setuju dengan pendapat saya lah. Prof, sebelum saya berbincang lebih lanjut, saya juga nak minta rakan-rakan yang sedang mengikuti perbincangan kita, Prof. Ya. Tolong maklum kepada kita, adakah suara kita didengari dengan jelas? Ahmad Sofi Abdullah, suara tidak didengari. Fendi, tolong cek. Bukan senang nak bawa Prof mari daripada Kelantan ni. Faiz Husin, audio clear. Ustaz Sofi Abdullah, tolong semak balik. Hadis Sudin, tolong semak Ustaz. Alhamdulillah, kalau boleh, saya rasa mungkin ada teknikal di mana, kalau boleh semua rakan-rakan yang mengikuti perbincangan kita mendapat maklumat dan dapat maklum balas. Terengganu clear, terima kasih. Ustaz Sofi mungkin boleh cek balik sistem. Check on, terima kasih. Alhamdulillah jelas. Terengganu, kalau Terengganu jelas, Kelantan lagi jelas, Prof. Awak banyak tu. Dia Kedah agak sekali. Allahumma salli ala Muhammad, dia kacau sungguh. Okey, Arham, audio jelas, terima kasih. Boleh maklum saya, di mana anda bercakap? Saya nak maklum kepada Prof hari ini bahawa kita, Lokman daripada Ipoh, terima kasih Lokman. Ustaz Syarif daripada Kulim Banak Baru, terima kasih. Tuan Muhammad Zukri Terengganu, terima kasih. Kita nak jelajah lagi. Roslan bin Ahmad. Cik Roslan daripada mana? Maklum kepada kita. Kajang, suara jelas. Terima kasih. Pahang, Abi Sofyan, Pahang. Terima kasih. Saya di Kota Baru. Ni orang timur dah, orang Kota Baru, Prof. Arham Kota Baru. Kota Baru clear. Terima kasih. Jadi saya boleh simpulkan suara kita, Kajang boleh dengar, Terengganu boleh dengar, Kelantan boleh dengar, Alostak dengar. Jadi saya ingat kita boleh simpulkan suara kita ni didengari dengan baik. Jitra dengar dengan jelas. Terima kasih. Prof, saya ingat perbincangan tajuk kita ni, hari ini kita berbincang mengenai dengan isu yang melibatkan kemiskinan dan cabaran agensi ataupun institusi yang menguruskan kemiskinan. Dan paksa miskin ni semua orang nak bercakap. Paksa miskin ni sebab naluri Allah Ta'ala bagi, Nabi sayang kepada dan cinta kepada orang miskin. Sebab itu umat Nabi Muhammad sayang kepada orang miskin. Cuma bagaimana persepsi kepada orang miskin dan mengurus kemiskinan adalah satu cabaran, bukan untuk zakat dan semua orang. Cuma soalan pertama, Prof, sementara saya nak bagi peluang kepada Negeri Sembilan, suara jelas. Terima kasih Dr. Fuada. Terima kasih Adi Syahid. Johor dengar, Johor pun dengar, Prof. Jadi kita buat kesimpulan Semenanjung Ontario, Semenanjung dan Malaysia ni dengar perbincangan kita dengan jelas. Prof, tentang kemiskinan ni kita nak perangat sikit tengah hari ini, Prof. Orang Kedah panggil perangat nah. Sama Kelantan pun perangat. Oh, sama, okey. Adakah kemiskinan ini, Prof, boleh diukur dan dinilai daripada anjung, balkoni ataupun jendela ataupun tingkap banglo mewah atau kondominium mewah, Prof? Baik. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekh Zakaria Osman, CEO Lembaga Zakat Negeri Kedah. Kerana jemput saya wakil untuk UMK. Sempena dengan satu bual bicara dalam seminar kewangan Islam kebangsaan 2020 dan unik saya nampak apabila diadakan secara online, kita boleh duduk di atas awangan. Unik. Allahu Akbar. Unik. Tapi duduk di atas kayangan lah tu Okey, baik. Saya straightforward lah dengan soalan dan Tuan Syekh cerita yang tanya tadi. Baik. Sudah pasti pertamanya ukuran kemiskinan awalnya ataupun yang asasnya adalah ukuran berasaskan
ekonomi. Maksud saya termasuklah dengan khususnya pendapatan. Itu yang pertama. Yang kedua ialah in kind, yang bentuk bukannya dalam bentuk pendapatan. Dan asasnya juga apabila kita panggil pendapatan itu, dia ada satu istilah dia panggil pendapatan garis kemiskinan. Yang mana pendapatan garis kemiskinan inilah yang akan menentukan seseorang itu miskin atau tidak. Izinkan saya kongsi satu slide yang mana berkaitan dengan statistik sebelum saya cerita lebih lanjut. Saya cerita dulu statistik tentang kemiskinan yang di Malaysia, bukan hanya di Kelantan tapi di Malaysia. Okey, baik. Kalau kita tengok di sini, statistik kemiskinan Kelantan ini data terbarulah sehingga 16 April 2020 yang mana kita dapat daripada IKASI ICU. Kalau kita lihat kemiskinan di Malaysia masih lagi tinggilah, tapi relatifnya rendah berbanding dengan global ataupun kita panggil poverty, global poverty. Masuk global poverty ni kalau kita tengok dia sama juga ukuran lebih kurang sama, cuma kalau kita tengok statistik dia untuk global poverty untuk tahun 2018 global poverty menunjukkan bahawa 8% penduduk seluruh dunia miskin. Tapi untuk Malaysia kita telah berubah dan kita agak rendah, relatifnya sangat rendah, iaitu hanyalah 0.4%. Itu jauh beza dengan 8% dengan 0.4%. Tapi itu bukannya ambil masa sehari. Kalau kita tengok zaman tahun 70-an, kadar kemiskinan kita tinggi, 49%. Dan alhamdulillah dengan pendekatan yang tepat, khususnya dengan melalui dasar ekonomi baru dan beberapa dasar lain-lain, akhirnya sehingga tahun 2010 kemiskinan kita turun mendadak, iaitu hanya 0.6%. Dan lepas itu hingga tahun lepas kita punya kadar kemiskinan kita adalah 0.4%. Okey, ukuran-ukuran begini adalah ukuran yang berasaskan dengan pendapatan, ukuran pendapatan. Kemiskinan secara umumnya dia diberi definisi pada dua kelompok, satu ialah miskin tegar, satu lagi ialah miskin. Yang mana miskin tegar ialah pendapatan RM600 ke bawah. Itu adalah miskin tegar. Manakala kalau miskin iaitu pendapatan RM601 lah lebih sedikit sehingga RM980. Itu kalau kita ikut kategori pendapatan, itu kita kata kategori pendapatan. Itu antara ukuran-ukuran yang diterima pakai untuk di seluruh dunia. Belum lagi dia ada ukuran-ukuran tertentu. Contohnya kalau World Bank ataupun UNDP sendiri menggunakan pakai miskin tegar itu adalah pendapatan satu hari dia adalah $1.90. $1.90 itu adalah miskin tegar. Itu adalah yang basic, Tuan Syah. Cuma kebelakangan ni bukanlah sehari dua. Bukanlah setahun lepas, bukan 10 tahun lepas, dah berpuluh tahun ada ramai scholar atau para sarjana dia cuba mengukur kemiskinan bukan hanya berasaskan duit, bukan berasaskan harta. Okey, jadi macam-macam kita akan jumpa. Antara yang famous sekarang ni ialah MPI, Multi-Dimensional Poverty Index yang dikenalkan oleh Oxford punya. Okey, sisi lain dia lihat bukan hanya pendapatan, dia juga lihat dari sudut empowerment. Jauh mana komuniti miskin itu boleh perkasa, boleh berdikari. Juga keseimbangan dalam nak memperolehi akses tertentu, support system dan sebagainya. Dan dalam konteks kajian kami, INSPEC, kita ada buat satu kajian, Tuan Syah. Ini adalah hasil kajian yang INSPEC buat dan tahun lepas baru hasil kajian yang kita dapat. Kita lihat sisi lain. Kita kata kemiskinan bukan hanya dari sudut kewangan, tetapi kita boleh tengok sisi lain. Ini kita tunjuk contohnya yang hasil kajian kami buat di Kelantan. Kita lihat 8 indikator ataupun 8 dimensi kemiskinan dan kita dapati bahawa kes di Kelantan contohnya ialah orang miskin di Kelantan dia miskin human capital. Dia miskin dari sudut modal insan. Apa itu modal insan? Dia bagi pada dua. Knowledge and skill, pengetahuan dan juga kemahiran. Okey, tapi di sini kita rasa terkejut apabila kita lihat social capital dia tinggi. Social capital maksudnya hubungan dengan manusia. Jadi kita kata social capital dia tinggi. Bagaimana social capital tertinggi? Apa maksudnya? Satu sudut kita kata baguslah dia punya hubungan baik, tapi sebenarnya bila kita pergi lebih mendalam, ia adalah benda yang negatif, Tuan Syah. Kenapa negatif? Dia kata apa? Kami miskin tak apa. Kenapa kami miskin tak apa? Kalau kami miskin, ada orang akan bantu. Itu kita rasa, itu kita bimbang.
Tapi kita tak boleh rendahkan social capital sebab social capital ni penting. Apa kita boleh buat ialah memperkasakan social capital. Okay, itu antara yang insya-Allah nanti banyak lagi cerita yang saya boleh kongsikan. Tapi satu lagi, saya tertarik dengan sebuah hadis Nabi. Hadis Nabi yang berbunyi laisal ghina an kasratil arad walakinnal ghina ghinan nafs. Nabi kata bukanlah kaya itu dengan banyaknya harta. Kaya itu adalah dengan kayanya jiwa. Okey, saya terbalikkan Tuan Syekh. Saya kata bukanlah miskin itu dengan kurangnya harta. Miskin itu adalah kurangnya jiwa. Saya terbalikkan Tuan Syekh. Sebab apa? Sekali lagi. Kita jumpa, kalau kita tengok macam contoh, kita tengok orang miskin confirm boleh berubah. Contohnya yang statistik saya bagi tahu tadi untuk Malaysia, 7.49% miskin. Tahun 2018 0.4% itu jauh bezanya. Maksudnya lah miskin. Itu dia orang telah berubah. Kenapa berubah? Panjang ceritanya Tuan Syekh. Itu yang mukadimah untuk soalan yang pertama dulu Tuan Syekh. Maksudnya ukurannya bukan hanya dari sudut ekonomi, pendapatan, harta benda, tapi ada elemen-elemen lain. Cuma kita kena iktiraf. Satu perkara yang penting ialah ukuran yang pertama mesti berdasarkan pendapatan dahulu, sebab dia apa dia nak beli untuk barang, keperluan barang ni semua nak perlukan duit, bukan dia tak perlu duit. Jadi itu antara perkara pertama tu Tuan Syekh. Terima kasih. Terima kasih Prof. Prof ada menyebut mengenai dengan ukuran. Sebab itu saya sebut tadi ialah dalam kita melaksanakan tugas dan tanggungjawab, ukuran menilai sebuah keluarga seseorang itu dari segi pengukuran kemiskinan itu, dia tidak hanya boleh melihat daripada jauh, diukur dari segi saya duduk rumah banglo, kawan tu duduk bawah khemah. Tetapi dia mesti kena melihat daripada pelbagai sudut. Terlebih lagi kita Prof, pengalaman kita di lembaga zakat Kedah Prof, Prof ada sebut dah tadi mengenai dengan beberapa penilaian mengenai kayu ukur, indikator bagaimana nak mengukur seseorang itu miskin. Kalau kita di dalam syarak lembaga zakat yang dipakai oleh semua pusat-pusat zakat ialah mengambil kira nilaian apa itu fakir. Tadi dari segi miskin dan miskin tegak diukur dari segi pendapatan. Betul. Cuma dalam fiqahnya, dalam zakatnya ialah diukur dari segi keperluan, bebanan, tanggungjawab yang kita sebut sebagai had kifayah, garis kemiskinan, berapa dia perlu dan berapa dia dapat. Itu yang menjadi ukuran kita di zakat, mengukur fakir dan miskin. Saya yang menyebut soalan tadi Prof ialah kadang-kadang kita agak atas sifat simpati kepada orang miskin, oleh kerana kita melihat dengan kedudukan kita, terus kita menilai bahawa kemiskinan itu hanya diukur daripada rumahnya di bawah kemah plastik. Tetapi sebab itu saya baca dalam beberapa tulisan Prof, bahawa kemiskinan ini kita tidak boleh melihat hanya buah yang buruk di hujung dahan. Kita hanya perlu juga melihat variety batangnya dan akarnya yang buruk. Semua itu akan menghasilkan buah yang tak baik. Jadi sebab itu saya sebut bahawa bila kita bercakap tentang soal kemiskinan, banyak perkara yang mesti dihurai bersama. Prof, saya tertarik bila bercakap tentang kemiskinan. Semua orang bercakap tentang kemiskinan ini adalah masalah yang cukup merisaukan semua orang. Okey. Kemiskinan juga dianggap sebagai penyakit sosial yang setengah orang menilai kerana kemiskinanlah yang menyebabkan pembangunan negara terbantut. Dan orang melihat juga bahawa kemiskinan ini ada suatu jihad yang dengan kemiskinan juga kita boleh membawa sehingga berlakunya peperangan. Makna tajuk miskin ni tajuk yang serius. Betul. Cuma dalam kajian-kajian yang dibuat, kenapa adanya kemiskinan dan punca kemiskinan, Prof? Okey. Baik. Okey.
Ala-ala Tuan Syekh sebut sekali lagi dua perkara poin, saya akan ulang sedikit tapi saya akan tambah Tuan Syekh, ialah satu berkaitan sekali lagi tentang akar kemiskinan. Dia bukan hanya tengok pada orang miskin itu saja, tapi kita perlu tengok persekitaran. Jadi saya sebelum saya ulas tentang berkaitan dengan akar kemiskinan, saya cuba kaitkan dengan realiti sekarang. Maksud saya realiti sekarang ialah berkaitan dengan COVID-19. Kalau kita lihat tentang COVID-19, contoh COVID-19, apakah kesan pada COVID-19 pada masyarakat kita? Okey, saya nak cerita satu COVID-19. Okey, ini saya petik daripada sumber pada World Bank dan juga UNDP. Ini data baru, bukannya data lama. Data memang hangat lagi lah bulan April dan bulan Mei. Kalau kita tengok apakah jangkaan impak COVID-19 pada kemiskinan. Kalau kita tengok dijangkakan 40 hingga 60 bilion manusia pada tahun 2020 akan jadi miskin tegar. Maksud bertambah. Impak pada COVID-19. Saya nak cerita ada satu lagi output dia nanti. Dan kalau kita tengok pengurangan kepada kemampuan kewangan golongan tertentu, dan UNDP dia melihat akan berlakunya kehilangan pekerjaan dalam kalangan pekerja di negara-negara sedang membangun. Dan penting sekali ialah kesannya ialah 55% populasi dunia tidak ada perlindungan sosial. Maksudnya kalau dia sakit, bermasalah nak akses kepada perkara-perkara tertentu. Ceritanya apa Tuan Syekh? Pada impak COVID-19, walaupun rumah besar ataupun rumah kecil, sebenarnya krisis ini telah menghasilkan satu bentuk kemiskinan yang baru. Tapi kemiskinan baru ni orang dah sebut lama dah. Cuma di Malaysia mungkin kita jarang dengar. Namanya ialah kita kenali sebagai situational poverty, kemiskinan keadaan. Dia asalnya tak miskin, tapi disebabkan oleh dia tak boleh bekerja apabila PKP diisytiharkan. Akhirnya bila tak boleh bekerja, dia tak ada pendapatan. Kalau dia tak kerja, gaji masuk bulan-bulan tak apa. Tapi bayangkan kalau dia bekerja hari. Contoh saya bagi. Jadi saya bagi isu terpilih, isu PKS. Saya cerita tentang akar kemiskinan sekali lagi. Kalau kita tengok isu PKS, 2/3 pekerjaan di Malaysia disumbangkan oleh PKS. Dan 40% PKS ni memberi sumbangan ekonomi kepada ekonomi negara. Kenapa? Kalau kita tengok rupa-rupa Tuan Syekh, PKS di Malaysia jumlahnya ataupun bilangannya besar, iaitu hampir 1 juta. Kita kata 900,000 lah mudahnya. Kalau kita tengok pembahagian tu berbeza-beza. Dan sumbangan PKS kepada KDN ekspor juga sentiasa meningkat, khususnya pada tahun 2018 berbanding dengan 2017. Okey. Apa kesannya PKP ataupun kesan COVID-19 ke atas PKS Tuan Syekh? Tuan Syekh bayangkan 93% PKS tak stabil selama 6 bulan. Apa akan jadi tak stabil? 80% akan berlaku penutupan sementara. Yang penting sekali juga Tuan Syekh, 480,000 PKS berpotensi untuk bankrupt. Bankrupt apa akan jadi Tuan Syekh? Dijangkakan 8 juta berpotensi untuk hilang pekerjaan. Okey, keadaan dia akan jadi apa? Sekali lagi akan jadi situational poverty. Jadi rumah dia besar sekali, dia besar tu nanti dia kena tanggung balik hutangnya. Jadi dia jatuh miskin. Jadi jatuh miskin lama mana bergantung pada pendapatan dia baliklah. Okey, ini antara perkara yang jadi kita kata kemiskinan. Satu, dia bukan hanya kita boleh lihat rumah besar atau tidak, tapi asasnya kita kena tengoklah. Contoh dalam Islam pun dia ada hak kifayah sebagaimana Tuan Syekh beritahu. Dan kalau kita tengok sekali lagi, apabila berlakunya perkara begini, sudah pasti kesannya pada ekonomi negara. Itu yang penting. Okey. Akar kemiskinan Tuan Syekh. Saya kembali dengan saya punya slide tadi, hasil kajian kita ISPEC buat. Okey. Kita dapati Tuan Syekh, memang kemiskinan ni dia tak boleh berdiri sendiri. Okey, kalau dan orang semua akan bersemangat Tuan Syekh. Siapa saja. Ada satu sudut sangat Al-Quran pun beritahu Tuan Syekh. Dua Tuan Syekh. Allah kata apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fastabiqul khairat, berlumba-lumbalah ke arah melakukan kebaikan. Dua surah, Al-Maidah dan juga Al-Baqarah dan Al-Maidah. Maksudnya Allah sentiasa suruh kita buat kebaikan, bantu orang miskin contohnya. Jadi semua orang nak bersama dalam isu kemiskinan. Cuma isunya di sini kalau saya tengok dia faktornya banyak.
Satu, kalau kita tengok faktor paling besar sekali yang menyumbang kepada kemiskinan ialah human capital itu sendiri. Diri dia sendiri dulu. Maksudnya dia ada knowledge atau skill. Dan juga yang penting juga ialah sudut kita panggil modal budaya dia, nilai dia, cara dia fikir dia nak ubah atau tidak. Itu antara perkara yang kita perlu tengok juga. Dan akhir sekali ialah persekitaran tadi. Bayangkan kalaulah dia selesa dengan orang wasyid bagi bantuan. Tak salah. Bagus. Itu kita tak nafikan, sangat bagus. Pendekatan dia itu perlu kita buat. Cuma kita mesti didik komuniti kita bagaimana nak bagi bantuan kepada orang miskin. Contoh begini. Contoh kita banyak buat program selain pada kita buat kita buat kajian tentang kemiskinan, kita juga buat program pembinaan ilmu ataupun program pembinaan kapasiti untuk orang miskin. Sebelum kita buat program kapasiti itu, kita akan bantu komuniti. Kita tak akan pergi masuk one man show. Kita tak akan kerja seorang-seorang ataupun working in silos. Kita akan tanya dulu Tok Ngulu dia, kita tanya ketua komuniti. Walaupun kita faham kadang-kadang ada bias di situ, tapi kita sendiri kita boleh nilai. Kita boleh nilai sebab banyak kes juga yang tidak tepat dengan datanya. Dan tak tepat data ni, Tuan Syekh, saya namakan dengan satu istilah yang mudah, satu konsep yang mudah. Iaitu pemberi dan penerima tak bersedia. Apa maksud Tuan Syekh, pemberi dan penerima tak bersedia? Okey, dalam kemiskinan, bukan setakat dalam kemiskinan lah, tapi dalam konteks kemiskinan, pemberi itu biasanya kita melibatkan dengan agensi-agensi tertentu ataupun pihak-pihak tertentu ataupun orang yang tertentu lah. Biasanya dia bagi alasan, susah nak tengok orang miskin, susah ini, susah itu dan sebagainya. Sebagaimana kita bincang sebelum ni lah. Sebenarnya dia susah apabila dia tak ready dengan database je. Kalau dia tahu dah orang ni miskin, dia ada database ataupun dia ada data tentang kemiskinan, memang kamu ni miskin. Terus bantuan dia dapat bagi. Cuma sekarang ni ialah dia tak ada data begitu. Jadi dia akan bagi alasan macam-macam. Itu kita kata dari sudut pemberi yang tak bersedia. Yang penerima juga tak bersedia, Tuan Syekh. Maksudnya ialah kita tak nafikan yang miskin tu miskin. Dan ada juga yang miskin, dia tak meminta-minta, Tuan Syekh. Kita jumpa banyak. Dia miskin. Dia kata kami malu nak meminta. Itu bagus orangnya. Tapi ada yang tak miskin tapi meminta-minta. Dia mengaku dia miskin. Dia ambil hak orang lain. Contoh banyak kes kita jumpa. Kata miskin. Tapi bila kita cek bank dia, ada puluhan ribu, Tuan Syekh. Jadi sebab tu kita tak boleh kita tak boleh kerja seorang, kita kena ada kerjasama di situ. Itu bagi maksud saya, keadaan begitu kita gunakan dengan konsep pemberi dan penerima tidak bersedia. Pemberi tak bersedia dengan kesediaan dia, dengan database dia, dengan dia ada sangka buruknya. Sangka buruk tu berlaku sekali lagi lah, tak ada database lah. Kalau dia ada database kemiskinan, okey. Tapi yang miskin sendiri itu tadi sanggup menipu, Tuan Syekh. Itu jadi juga yang masalah. Yang menipu tu bermasalah. Tapi yang kita kasihannya ialah orang yang miskin tapi tak mau minta-minta. Itu kita kena cari. Itu kita yang betul-betul bantu. Okey. Jadi sekali lagi juga kalau kita tengok, kita balik pada soalan tadi, Tuan Syekh. Panjang ceritanya, Tuan Syekh. Kemiskinan. Sila. Punca kemiskinan ni banyaklah, Tuan Syekh. Dia memang banyak. Tapi kami ISPEC, Institut Pendidikan Pengusaha Kemiskinan, kita percaya kepada lihat punca kemiskinan secara berfokus. Jadi sebab tu kita lihat kita ada 8 dimensi untuk lihat kemiskinan ni. Kita tengok mungkin dia miskin dari sudut human capital. Ada kaitannya, Tuan Syekh. Saya kongsikan dengan satu statistik ataupun satu graf berkaitan dengan peratusan guna tenaga mengikut pencapaian pendidikan. Kalau kita tengok di sini secara mudahnya, pendidikan tersieri itu makin meningkat. Okey, daripada tahun 1982 sehingga 2018, dan bila meningkat, maksud kadar penggunaan tenaga akan juga meningkat. Maksudnya ada pekerja lah. Jadi ada pekerja dah akan boleh keluar kemiskinan. Okey, kita tengok satu data lagi. Menarik juga ni, Tuan Syekh. Walaupun data begini kita tak tahu nak baca macam mana, tapi sebenarnya dia beri satu maksud yang jelas. Kalau kita tengok data sekali lagi sama juga 82 hingga 2018, kita tengok peningkatan tak lama berangsangkan, tapi peningkatan dalam penggunaan pekerja mahir. Pekerja mahir itu tinggi. Dan kalau kita tengok saban tahun, daripada semakin lama semakin kita boleh lihat pekerja yang berkemahiran rendah semakin kurang. Dan peningkatan ataupun yang kita jangkakan yang berkemahiran rendah tu dia mempunyai separuh mahir. Apa implikasi dia, Tuan Syekh? Sudah pasti dari situ upahnya, gajinya. Bila gajinya meningkat, dia boleh keluar pada kemiskinan. Ini kita kata dari sudut human capitalnya. Okey. Dari sudut social capital.
Kalau Amal kata kita, okey, social capital hubungan dengan orang ni, apa kaitan duit dengan hidup bahagia? Okey, Saya. kalau kita tengok Tuan Syekh, ini saya tunjuk statistik yang mudah. Ini saya ambil daripada Bernama, tapi sumbernya adalah daripada Kementerian Wanita dan data ini data tahun 2019. Agak barulah tahun lepas, Mei, 1 tahun lah cukup perkataan lain. Okey, kalau kita tengok kes penceraian di Malaysia ni, apakah isu yang pertama? Masalah kewangan. Yang pertama masalah kewangan. Barulah kita kata, oh tak apa, saya tak ada duit, saya bahagia. Tak. Bahagia bagaimana anak menangis kat rumah ni, kita tak ada duit nak beli susu. Bahagia bagaimana? Jadi itu kita kata. Jadi antara perkara yang kita lihat, kami lihat, saya percaya ialah sudut social capital tu tadi. Maksud social capital penting juga. Penyebab kepada kemiskinan. Yang seterusnya ialah dari sudut pemilikan aset. Itu kita kena tahu juga dari sudut kita tengok bagaimana yang kita perlu lihat pertimbangan sudut pemilikan aset. Kenapa? Dia terlibat dengan satu istilah Tuan Syah. Dalam istilah kemiskinan kita ialah generational poverty. Generational poverty maksud kemiskinan bergenerasi. Maksudnya kemiskinan bergenerasi ni dalam satu isteri rumah ada 3 generasi berbeza tapi miskin. Datuk dia miskin, ayah dia miskin, anak dia miskin. Itu generation poverty. Itu something wrong, Tuan Syah. Sesuatu yang tak kena. Okey, saya walaupun saya joke tapi saya serius benda ni. Saya kata, kita banyak dasar berkaitan dengan wanita. Dasar untuk komuniti, dasar untuk keluarga. Kita tertinggal satu, Tuan Syah. Dasar. Saya. Apa dia tu agak-agak? Dasar lelaki tak guna, Tuan Syah. Itu kita dengar. Okey, maksud saya begini ya Tuan Syah. Rupanya kenapa dia tetap miskin? Maksudnya ialah kepimpinan dalam keluarga. Contoh kita faham dengan keadaan sekarang, orang cuba cut dia punya pembelanjaan. Kurangkan ada insurans dan sebagainya. Contoh tentang insurans pendidikan, kita tak pasti pada masa hadapan bagaimana. Tapi saya tengok kelompok-kelompok tertentu dia menitik beratkan tentang pendidikan, sanggup dia melaburkan duit dalam insurans atau takaful untuk pendidikan anak pada masa hadapan. Itu dia nampak. Kenapa? Dia kata bila dia keluar, dia ada pendidikan, maka anak dia juga akan, bukan setakat anak dia keluar kemiskinan, dia sendiri pun akan keluar pada kemiskinan. Itu kita kata dari sudut generational poverty. Cuma generational poverty ni kita tak boleh hanya lihat pada keluarga itu saja. Kita tengok dari sudut support system. Itu maksudnya dari sudut modal politiknya, dari sudut fizikalnya. Maksudnya dia mesti boleh akses pada persekitaran dia untuk dia keluar pada kemiskinan. Contohlah, saya nampak lembaga zakat negeri Kedah, bukanlah nak puji apa-apa boleh kan. Allahu Akbar. Agak agresif. Saya tengok ada Asnaf Care. Dia nampak macam crowdfunding punya approach. Dia ada apps khas nak tengok kemiskinan. Malah apps tu dia boleh tengok banyak mana pendapatan zakat, banyak mana dia dibelanjakan. Kita kata terus boleh lihat. Itu salah satu pendekatan yang baik. Satu bentuk support system. Cuma kita kena ingatlah, kalau saya tak silap lah Tuan Syed, kadar penembusan internet ataupun wifi lah untuk internet lah untuk di Malaysia ni belum lagi tinggi lah. Saya tak ingat figurnya, antara 60 hingga 70% lah. Maksudnya komuniti miskin belum tentu dia ada boleh capaian akses pada internet. Jadi apa perlu kita buat? Kita perkasakan pekerja-pekerja di lapangan. Agensi dalam lapangan. Kalau JKM, saya tahu JKM pun banyak dah buat kerja dia. Lembaga zakat pun dah banyak buat dia punya kerja dia. Cuma apa perlu buat lagi? Kerja berasaskan teknologi. Macam tadilah apps-nya dan sebagainya. Contoh ISPEC sendiri pun kita sedang bangunkan apps kita sendiri, Tuan Syekh. Di mana kita boleh detect di manakah orang miskin, apakah bantuan-bantuan yang telah dapat, dan siapa nak bagi bantuan terus boleh pergi, tapi sebelum dia pergi dia boleh semak, oh dia pernah dapat bantuan ABC. Jadi rasanya tak perlu kita pergi tempat lain pula. Itu contoh kita menggunakan aplikasi teknologi untuk bantu kemiskinan. Okey. Sekali lagi, punca kemiskinan saya nampak dia bergantung pada individu juga, tapi dalam sesama persekitaran dia. Persekitaran tu termasuklah support system, polisi dan sebagainya. Saya rasa itu saja dulu Tuan Syekh untuk soalan yang kedua. Terima kasih Prof atas penjelasan dan huraian mengenai dengan punca dan sikap mengenai dengan watak yang ada pada orang miskin. Dan Prof, saya pun
amat setuju dengan apa yang saya Prof sebut tadi adalah peringkat awal bahawa mengurus kemiskinan ini kita tidak boleh pergi secara silo bersendirian. Tidak boleh secara sendiri untuk mengurus. Sebagai contoh, kalau kita di Kedah lah Prof, kita ada satu jawatankuasa peringkat negeri, kita ada jawatankuasa peringkat zakat, dan kita bergerak di negeri Kedah ini selari dengan JKM. Kita di Kedah Prof, sebab itu ada data yang menunjukkan ada seorang tu dia dapat 2 sumber. JKM pun dia dapat, zakat pun dia dapat. Sebab zakat yang apa yang dia dapat, ada gangguan audio ke Prof? Prof dengar suara saya? Saya dengar Tuan Syah. Okey, terima kasih. Sebab itu kalau di Kedah, kita berjalan secara bersama ini. Oh, ada gangguan Tuan Syah? Tak clear dah. Boleh mengurangkan resiko berlakunya pertindihan. Boleh mengurangkan resiko berlakunya pertindihan. Sebagai contoh, ada orang yang kita tak boleh menyebut kata, oh zakat pun dapat, JKM pun dapat. Apa nama Fendi? Okey. Ada call masuk. Okey, okey ya? Boleh Tuan Syah, ya. Okey. Sebab saya berada di luar kawasan kebiasaan saya Prof. Jadi mungkin ada sikit gangguan lain di kawasan ni. Tapi saya akan cuba yang terbaik. Ya. Saya sebut tadi Prof ialah mengenai dengan penyerasan agihan. Yang nak sebut nak menyokong bahawa Prof kata kita tidak boleh bersendirian dalam mengurus kemiskinan, saya setuju. Sebab itu di Kedah kalau ada kawan tu dapat JKM, dia juga dapat zakat kerana apa yang diberi oleh JKM dalam bidang kuasa dia belum memberi suatu benda yang boleh melepas hak keperluan keluarga ni ditokok tambah oleh zakat. Itu benda yang jarang berlaku lah, tetapi wujud. Saya setuju yang kedua yang Prof sebut tadi ialah mengenai dengan orang miskin yang tidak meminta-minta. Yang ni Allah sebut di dalam Al-Quran Prof bahawa Allah suka kepada orang miskin yang menyembunyikan kemiskinan dan tidak meminta-minta. Disebut sebagai abal al-ayal. Orang tak sangka, orang ingat kata dia orang senang, tapi sebenarnya dia orang susah, tetapi dia menyembunyikan kemiskinan. Ini satu benda yang bagi saya lah Prof, menyembunyikan kemiskinan ini sebab Imam Ghazali ada mengupas khusus tentang tajuk ini. Fendi, suara saya boleh didengari? Prof dengar suara saya? Boleh Tuan Syah, boleh. Okey. Sebab Imam Ghazali menulis khusus Prof tentang kelebihan orang kaya dan kelebihan orang miskin. Rupanya kita dok faham Prof, ingat orang miskin ni leceh, tidak. Dalam pandangan agama, orang miskin ini adalah mereka adalah golongan yang istimewa. Sebab istimewa sekiranya mereka bersabar dengan kemiskinan, mereka orang pertama masuk syurga daripada orang yang dulu masuk syurga daripada orang kaya. Orang kaya diukur dari segi kesyukuran, orang miskin diukur dari segi kesabaran. Betul. Jadi kedua-dua ni ada dari segi pandangan agama ada kelebihan dia masing-masing. Saya juga macam Prof sebut bagaimana orang miskin yang nampak miskin tapi dalam yang Prof sebut tadi dalam akaun dia penuh duit. Samalah Prof, kami yang mengurus yang orang miskin dan yang dekat dengan hati kami ni Prof, kita ada pengalaman yang banyak. Satu benda saya nak kongsi dengan Prof dan rakan-rakan yang ikuti perbincangan kita ialah bila berlaku musibah, dia cerita sikit, cerita yang touching, bawah tu ada nombor akaun.
Nama akaun tu pula dia tulis Zakaria Osman. Jadi tak tahu Zakaria Osman mana satu. Itu CEO Lembaga Zakat Kedah tu. Sebab tu saya kata benda ni cukup bahaya. Sebab Ya. atas nama kemiskinan orang simpati, Prof. Betul. Prof, kita bincang tadi mengenai dengan pandangan, sebab, punca dan sikap. Saya amat setujulah sikap miskin ni pasal berpunca daripada peribadi. Benda tu orang jarang bincang. Dan kalau bincang pun orang kata alasan daripada agensi-agensi. Tapi saya nak berbalik kepada Prof. Ada tulisan yang disebut mengenai dengan orang kebanyakan miskin ni dikait dengan orang Melayu. Okey. Dan orang Melayu ni pula dikaitkan dengan 3 sebab. Pernah ditulis oleh Ungku Aziz, kemiskinan disebabkan oleh pengabaian pemerintah. Ini data fakta-fakta yang cukup menarik bagi saya yang Prof boleh bagi kongsi. Yang kedua mengenai dengan daya pengeluaran yang rendah dan orang miskin ni selalu dieksploitasi. Apa Prof nak komen tentang penulisan ini? Okey, baik. Baik, kalau kita lihat Tuan Syekh, memang isu ni isu ingatlah salah satu sebabnya ialah sebab majoriti, bukan majoriti lah kita kata kebanyakan di Malaysia ni orang Melayu, Islam ataupun Okey, jadi satu kedua pula agama Islam sebagai agama persekutuan akan jadi fokus sudut ni untuk bantu urus kemiskinan dan mengelola zakat. Jadi dia sinonim Melayu, Islam dan sebagainya. Okey, Engkau Aziz dia banyak menulis buku berkaitan dengan kemiskinan. Satu buku yang dia banyak buku dia antaranya dia memperkenalkan tentang apa nama ni, Allahumma selamat. Lupa istilah, bukan poket kemiskinan, ada indeks sarung indeks dan juga dia ada mengulas buku Pendeta Zakbar namanya Jejak-jejak di Pantai. Buku dia cerita bagaimana tentang watak kemiskinan orang Melayu dan sebagainya. Dan realitinya saya nak petik sebuah buku yang ditulis oleh Dr. Muhammad Abdul, Allahumma selamat, saya lupa nama penuhnya. Dia ada menulis juga, dia menganalisis tentang kemiskinan orang Melayu ni sejak pada sebelum merdeka lagi sehinggalah merdeka, tentang kemiskinan mereka bukan hanya sudut kemiskinan, dia sudut ke jurang pendapatan, jurang kekayaan, kemiskinan dan sebagainya. Memang ketara orang orang Melayu ni miskin. Kalau kita tengok statistik sekarang ni pun majoriti jurang pendapatan antara Melayu Bumiputera khususnya dengan umumnya dengan masyarakat lain pun agak besar jurangnya. Khasnya kalau kita tengok bukan hanya kemiskinan, kita tengok golongan poverty dan sebagainya, itu kategori lain pula. Baik. Kalau kita tengok tentang orang Melayu ni, dia unik. Kita tengok dia memang unik. Kalau kita tengok bukan setakat Ungku Aziz, ramai lagi Isya Asyari, penulis lain menulis tentang kemiskinan orang Melayu. Cuma kalau kita banyak faktor lah tentang kemiskinan untuk orang Melayu, antaranya sudah pasti saya setuju sikap dia sendiri. Sikap dia sendiri begini. Kami inspect, kita buat kajian di lapangan. Pernah, saya tidak generalize, tapi kita pernah kita jumpa sikap cara hidup orang miskin. Contohnya, kita pergi banci ke rumah, kita buat questionnaire, buat soal sidik, jumpa ketuk rumah, tanya, kita dah ada database kita tengok ini miskin. Kita pergi rumah dia dalam pukul 10, 11 pagi, panggil-panggil tak menyahut, akhirnya panggil-panggil baru keluar tidur lebih, baru tidur. Kita kata, pakcik buat apa? Tidurlah. Tak kerja ke? Tak ada kerja. Kenapa tak keluar cari kerja? Sebab nak tidur. Dia jadi ayam dulu ke telur dulu? Telur dulu ke ayam dulu? Saya. Satu, kita dah tahu. Jadi itu ada juga sikap macam tu. Itu sikap. Okey. Cuma dari sudut ekosistem. Alang-alang Tuan Syekh cerita benda ni. Saya nak cerita tentang sebuah kisah yang agak famous lah. Ni agak umum. Saya tak cerita secara khusus. Tentang, saya yakinlah semua pernah dengar tentang Khalifah Umar Abdul Aziz. Dia bagaimana zaman dia tidak ada kemiskinan. Okey, zaman dia tidak ada kemiskinan. Okey, saya memetik dengan ada satu sumber bagus penulisan ni, Dr. Radia tak silap saya daripada USM. Ni hasil pada tesis dia, tapi tesis dia tak terbitkan. Saya hanya baca artikel dia. Dia cerita bagaimanakah strategi Khalifah Umar Abdul Aziz mengurus kemiskinan. Okey. Sebelum saya cerita tentang Melayu tadi. Okey. Sebenarnya orang kata uniknya zaman Umar, Khalifah Umar Abdul Aziz tidak ada orang miskin. Sebenarnya tidak tepat sebetulnya. Zaman Khalifah Abdul Aziz
boleh dikatakan tidak ada miskin mutlak. Dia ada miskin relatif. Itu dalam miskin ni dia ada dua, miskin mutlak dan miskin relatif. Miskin mutlak pendapatan relatif ni kita tengok bila dibandingkan dia miskin sebab dia tak cukup barang-barang tertentu. Contohnya okey, dan setengah kata tidak miskin. Setengah ulama, setengah sarjana membincangkan bahawa zaman Khalifah Abdul Aziz tidak ada fakir, bukannya miskin. Istilah fakir dan miskin. Apa beza di antara dua tu? Dalam Islam, setengah kata fakir lebih teruk, setengah pandangan kata miskin lebih teruk, tapi pandangan saya fakirlah lebih teruk. Maksudnya pendapatan dia tidak ada pekerjaan ataupun pendapatan dia tak sampai 50% boleh memenuhi keperluan harian dia. Itu kita panggil fakir. Kalau miskin pula, dia ada pendapatan, dia ada pekerjaan, tapi pendapatan dia tidak dapat memenuhi keperluan dia. Itu kita panggil dan miskin. Okey, tapi zaman Khalifah Umar Abdul Aziz dikatakan dia berjaya membasmi dalam braket miskin tegak. Okey, fakir fakir. Okey, bagaimana dia buat? Unik dia buat. Kalau kita tengok satu ialah ni saya petik daripada artikel jurnal pada Dr. Radia daripada USM atau polisi begitu saya tak pasti. Okey, dia salah satu ialah dia mencipta iklim sihat untuk pertumbuhan ekonomi. Dia fokus sebenarnya bukan hanya fokus pada orang miskin tu tadi. Dia fokus pada PKS kalau istilah kita sekarang kita kata perusahaan kecil dan sederhana. Jadi kenapa? Sebab kalau kita fokus pada PKS, dia ada pekerjaan, dia boleh kembangkan ada peluang pekerjaan. Bila ada peluang pekerjaan, orang miskin tadi boleh bekerja. Jadi secara langsungnya orang yang tak ada duit tadi, tak ada pendapatan tadi, dia ada duit. Jadi secara automatiknya dia keluar pada kemiskinan. Itu antara contohnya. Dan kita boleh tengok banyak di sini pemantapan dana Baitulmal, merangsang sektor perniagaan, mencipta peraturan pertanian dan sebagainya. Maksudnya ialah persekitaran tadi tu, Tuan Syekh. Saya nak jawab soalan tadi lah. Maksudnya ialah persekitaran. Okey, persekitaran tu antara yang penting. Selain pada sikap-sikap juga, tapi kalaulah persekitaran kita tidak membantu. Kalaulah cukai itu contohnya kita lihat macam Ibn Khaldun mencerita pasal cukai. Dia kata cukai yang terlalu berbeban menyebabkan ekonomi merudum atau pertumbuhan ekonomi itu tak stabil. Kenapa? Peniaga-peniaga rasa banyak sangat kena bayar cukai, akhirnya dia rasa tak payah buat perniagaan. Tak payah bisnes, tak payah jual beli. Akhirnya itulah sektor pertanian atau sektor ekonomi waktu itu. Okey, sekali lagi berbalik pada orang Melayu, banyak faktor juga selain pada sikap, persekitaran dia. Tapi kalau kita tengok banyak sejarahnya, kebanyakan dasar contohlah, kita kata dasar pecah dan perintah sebelum ni pun ada memberi kesan juga. Sebab waktu dasar pecah dan perintah, Melayu contohnya tidak digalakkan, malah setengah mengatakan dihalang untuk terlibat dengan sektor lain. Selain hanya fokus pada sektor pertanian dan juga perikanan saja ataupun paksaka tradisional saja. Itu juga salah satu faktor kalau kita kata cerita lamanya. Cuma cerita sekarang ni saya nampak istilah begini kembali balik pada individu. Contohnya sekarang ni kalau kita tengok untuk masa hadapan, bukan masa hadapan, sekarang pun kita dah fokus pada digital ekonomi. Maksudnya kita pun kita menggunakan semua digital teknologi. Dan kalau kita tengok sekarang ni seolah-olah tidak ada alasan lah untuk tidak bekerja. Cuma dengan keadaan COVID-19 ni memang akan jadi alasan lah. Sebab itu realitinya. Orang susah nak buat bisnes sama ada online dan sebagainya. Tapi kalau kita tengok statistik tentang perniagaan online meningkat zaman semasa PKP ini. Jadi saya boleh simpulkan sekali lagi Tuan Syekh, soalan Tuan Syekh tadi dia ada dua lah. Memang itu sendiri dan persekitaran itu. Sekali lagi berkaitan polisi, support system dan sebagainya. Okey, itu dahulu. Terima kasih. Terima kasih Prof. Bila kita bercakap mengenai dengan kemiskinan yang melibatkan orang Melayu dengan dasar-dasar yang telah dibuat oleh kerajaan bagi tujuan mengeluarkan orang Melayu. Saya ingat dalam bahasa yang mudah lah Prof. Tugas tadi ada komen daripada kawan-kawan mengenai dengan saya menyebut orang miskin diuji dengan kesabaran. Sebab kemiskinan bukan pilihan dia. Tapi dia berjuang keluar daripada kemiskinan adalah jihad yang besar daripada dia. Sebab bukan mudah untuk keluar. Inilah kelebihan yang Allah bagi kepada dia. Sebab tu saya menyebut bahawa orang miskin, yang ini boleh rujuk dalam tulisan Imam Ghazali. Dalam Bimbingan Mukminin, dicerita panjang tentang kelebihan orang yang miskin.
Kerana apa? Dia bersabar. Dan ujian kepada orang yang kaya kerana bersyukur. Jadi dua benda ni perlu kita imbang. Prof, saya berbalik kepada apa yang Prof sebut tadi ialah kebanyakan orang bercakap tentang orang miskin ni dikaitkan dengan Melayu. Saya minta Prof boleh kita kongsi ialah kalaulah dia bercakap tentang Melayu, orang menjemput dalam Islam ini ada zakatnya, ada wakafnya, ada pandangan daripada kawan kita yang Hadis Sudin minta check on tentang zakat dan peranan wakaf dalam ada rakan-rakan kita lagi ni ada yang menyebut tentang kalau inilah sumber-sumber yang ada dibangunkan orang miskin dalam kajian Prof lah. Satu, yang keduanya ialah tanggungjawab sebenar untuk keluarkan masyarakat daripada dalam tajuk kemiskinan ni, tanggungjawab siapa, Prof? Okey, cantik. Tanggungjawab siapa, Tuan Syah? Saya. Okey, baik. Sudah pasti. Okey, kalau kita tengok, okey, antara mekanisme yang paling saya nampak sistematik dan berusianya memang lama, kita kata, dan sudah matang, perbahasan banyak, adalah zakat lah, sudah pasti. Zakat ini adalah salah satu pada rukun Islam kita, salah satu rukun Islam kita, yang mana kita mesti keluarkan zakat. Itu dia salah satu kita panggil tak budi punya ni lah, satu mesti kita buat. Dan kenapa kita keluarkan zakat? Sudah pasti kita nak bantu orang miskin. Kita nak bantu golongan asnaf. Kita nak bantu golongan yang perlu. Dan zakat ni bukan hanya zakat, kita tahulah, bukan hanya zakat fitrah, zakat harta, zakat perniagaan, dan banyak lagi. Dan perbahasan tak pernah habis. Kalau kita tengok ulama-ulama sejarah Islam sentiasa bahas tentang zakat. Tentang contohnya kita tengok antara perbahasan antara mazhab dan sebagainya. Okey. Dan selain pada zakat, kita ada macam-macam. Kita ada wakaf. Kita ada, kalau istilah orang sekarang ni dia guna istilah endowment. Dan banyak lagi. Maksudnya kita ada satu kerangka khas untuk orang Islam ni bagaimana nak urus kemiskinan. Dan sepatutnya kita boleh kata kita patut keluar kemiskinan kebanyakan, tapi satu sudut memang keluarlah kemiskinannya. Okey, sebelum saya cerita yang tu dulu, saya cerita sekali lagi, saya tertinggal poin tadi Tuan Syekh ialah tentang sudut polisi Malaysia. Sekali lagi saya ulang tentang dasar ekonomi barulah. Dasar ekonomi baru diperkenalkan tahun 70-an hingga 1970 hingga 1990, yang mana fokusnya ialah untuk basmi kemiskinan, untuk susun balik masyarakat, susun balik ekonomi dan sebagainya. Itu saya nampak salah satu peranan polisi, peranan persekitaran yang boleh keluar pada kemiskinan, termasuk orang Melayu. Kalau kita DAB ni dia memang mesra betul pada orang Melayu. Okey, balik semula pada zakat. Dan kalau kita tengok, memang isunya ialah bagaimana agaknya zakat ini boleh bantu keluar pada kemiskinan. Okey, kita beri satu konsep yang mudah, Tuan Syekh, iaitu biasa kita dengar, iaitu jangan bagi ikan tapi bagi kain. Itu biasa kita dengar. Okey, cuma nanti itu analogi saja, jangan fikir hanya pasal ikan dan kain, ikan kain, itu adalah analogi. Okey, bagi saya betul dan tak betul. Okey. Yang tak betulnya ialah kita kena faham orang miskin ni ada juga yang tak produktif, yang sakit terlantar, orang tua, OKU mungkin tengok tertentu dia boleh masih lagi produktif. Tapi yang terlantar dan sebagainya tak boleh dah. Jadi kita kena tetap kerja kita ialah bagi ikan tadi. Maksudnya kita support dia. Itu perlu. Okey. Bagi kain pula ialah maksudnya ialah knowledge and skill, peluang dan sebagainya. Contohlah contoh yang mudah ialah bayangkan dia miskin, generation poverty saya cerita tadi. Anak atuk dia miskin, ayah dia miskin, anak dia miskin. Jadi kalau bapa atau berdatuk yang sedar, dia akan lihat bagaimana agaknya dia nak keluar daripada kemiskinan. Nak atau tidak melalui salah satulah cara dengan pendidikan. Pendidikan kita faham. Contoh saya jumpa banyak rakan-rakan kita yang miskin tak sambung belajar, masuk universiti ataupun college dan sebagainya sebab duit. Saya pernah jumpa ada seorang student ni dia dapat 7A, Tuan Syekh, SPM. Tapi tak pergi mana-mana. Kenapa? Tak ada duit nak masuk universiti. Okey, inilah peranan antaranya peranan zakat contohnya. Peranan zakat dengan cara bagi ikan kepada dia. Apa maksud bagi ikan? Tanggung dia punya pelajaran dia sampai dia berjaya. Jadi kita jangkakan bila dia keluar pada kemiskinan nanti,
Dia keluar, dia habis belajar nanti, dia dapat pekerjaan, paling kurang dia boleh diri tak miskin dah keluar dia dan dia boleh bawa keluarga dia daripada kemiskinan. Satu, cuma kita kena ingat satu perkara, Tuan Syekh. Ini berlaku di negara China. Negara China dia agak unik, dia sedang membangun ekonomi dia memang laju sungguhlah. Dia ada satu kajian yang dinamakan sebagai poverty trap, perangkap kemiskinan. Okey, di sana dia bermasalah dengan perangkap kemiskinan. Bagaimana perangkap kemiskinan? Sebenarnya banyak. Antaranya pendidikan. Orang miskin, dia nak pergi sekolah rendah tak apa lagi, menengah tak apa lagi, dia nak pergi tertiary education. Bermasalah. Jadi macam mana? Jadi macam zaman kita dulu-dulu lah. Tapi sekarang pun masih berlaku lagi. Jual tanah, berhutang. Akhirnya apa? Dia habis belajar, dia tak dapat kerja. Hutang kena bayar. Jadi dia semakin jadi miskin. Itu kita minta. Tapi kalau kita ada zakat tak begitu, Tuan Syekh. Maksud saya ialah dia tak payah bimbang nak pergi sambung anak dia sambung belajar. Okey, zakat insya-Allah boleh support. Termasuk dalam keadaan situational poverty. Maksud saya situational poverty ni ialah orang yang berhutang tiba-tiba dia terlibat dengan bisnes, tiba-tiba dia jatuh miskin disebabkan oleh PKP. Jadi dia tergolong, mungkin kita kata boleh tergolong dalam al-gharimin. Golongan yang berhutang tadi dalam 8 asnaf yang kita kata dalam zakat. Itu juga kita nampak bagaimana zakat tu secara agresifnya bukan hanya yang keadaan miskin biasa, generational poverty, tapi situational poverty tu tadi. Itu antara contohnya kita lihat. Banyak lagi Rasya. Tapi kalau bagi ikan saja, dia ada kain saja, tak guna juga. Katalah tu anak dia, ayah dia. Kita bagi training dia pada dia ikut. Dia katalah kontak ikan lah. Dia pandai kain ikan. Tapi dia tak gerti nak jual kat mana. Tak tahu nak jual kat mana. Tak ada orang support kat mana. Akhirnya dia hanya guna ikan untuk makan sahaja. Tak ada lebihan untuk ekonomi dan sebagainya. Tak jadi juga. Apa maksudnya? Support system. Support system itu tadi sekali lagi bukan hanya pusat zakat. Tapi semua pihak akan terlibat. Okey, semua akan terlibat. Okey, cuma sekali lagi dalam konteks zakat, konteks Islam lah kita kata, zakat, wakaf dan sebagainya. Banyak lagi boleh buat. Tuan Syekh. Contoh, tadi kita ada bincang tentang peranan masjid. Saya guna satu istilah, Tuan Syekh. Banyak istilah saya. Kita penyidik banyak istilah lah. Banyak konsep, Tuan Syekh. Sila. Kita namakan sebagai the hanging community. Community tergantung. Tergantung. Atas tidak, bawah pun tidak. Ini bukan kerajaan langit, Tuan Syekh. Maksud tergantung di situ. Okey, apa maksud tergantung? Masyarakat kita Islam ni kita biasa dengar tentang sirah Nabi. Kita yakinlah sirah Nabi zaman Rasulullah tu antara zaman keagungan Islam. Zaman yang perfect, walaupun teknologi tak macam kita, walaupun persekitaran tak macam kita, tapi dia perfect. Okey, jadi kita pun idam-idamkan nak jadi balik macam tu. Boleh, tapi kita akan jadi dilema. Mana contohnya tempat kita? Jadi kita cuba ambil konteks masjid. Okey, contoh masjid. Sebuah hadis yang famous, sangat famous, Tuan Syekh, tentang Arab Badui kencing dalam masjid. Dia jadi akhirnya jadi hukum fiqh tu tentang tayamum lah, tentang banyak perkara lah perbahasan. Tapi perspektif saya tengok sudut lain. Saya kata kenapa Arab Badui tadi kencing dalam masjid? Adakah dia ni jumuk sangat, kampung sangat, tak ada tamadun sangat? Bagi saya tak. Arab Badui ni dia dah ada kontak. Dia dah ada kontak, maksud dia ada interaksi dengan persekitaran dia. Sebelum pedagang-pedagang datang ke bandar-bandar besar, katalah Madinah, Makkah dan sebagainya, dia akan jumpa Arab Badui dulu. Arab Badui kata memang ada masyarakat luar. Bukannya dia jumuk sangat. Tapi memang dia dah ada, sebaliknya dia memang dah ada interaksi dengan pihak luar, komuniti luar. Tapi kenapa dia kecil dalam masjid? Soalannya. Okey, saya lihat ada dua perkara lah. Satu, sudah pasti binaan. Masjid kita tahu, zaman Rasulullah permulaan tu hanya batang, kumar dan begitu saja, batang tamar begitu sajalah. Sudut lain pula, masjid zaman Rasulullah bersifat inklusif, bukannya eksklusif. Kalau rumah-rumah ibadat lain lebih kepada ritual, masuk tu rasa lain. Tapi masjid zaman Rasulullah one stop center. Di situlah tempat ibadatnya, di situlah tempat pentadbirannya, di situlah segala-galanya Rasulullah buat. Sebab tu kalau berhijrah, hijrah pertama Rasulullah buat pun Rasulullah buat adalah masjid. Okey, maksudnya komuniti kita perlukan tempat untuk rujuk, tempat rujuk. Jadi konteks kita adalah masjid. Jadi perkara yang perlu kita beri perhatian juga selain pada zakat, wakaf dan sebagainya, institusi masjid. Dan institusi masjid itu mesti kita perkasakan. Saya yakinlah banyak negeri-negeri dah cuba fokus pada memperkasa masjid. Maksudnya ialah sebenarnya imam-imam mungkin lebih arif tentang persekitaran dia. Jadi mudah. Cuma sekali lagi balik pada basic tadi.
dia ada database, katalah betul ke miskin. Tapi kalau yang miskin jenis 3 perkara, 4 tu senang je. Fakir miskin, amil dan juga ma'laf, senang. Tapi yang jenis berhutang, ini apa nama ni, yang Ibnu Sabih, yang apa nama ni, musafir yang riqab dan sebagainya, mungkin lain sedikit lah. Itu kita boleh pertimbangkan lain. Tapi yang jenis-jenis yang tadi, yang 4 tadi, fakir, miskin, mu'allaf dan juga amil tadi, sudah pasti kita mudah, dalam bracket mudah bila kita ada database. Itu sedikit sebanyak, Tuan Syed. Terima kasih. Terima kasih Prof. Kongsi tentang apa yang saya sebut tadi ialah peranan dan tanggungjawab siapa sebenarnya mengurus kemiskinan ni. Jadi saya amat setuju bila Prof kata antara agensi yang bertanggungjawab adalah zakat oleh kerana kita orang Islam. Yang cakap dengan Prof ni pula CEO zakat. Banyak duit ni. Saya Prof, pengalaman saya sebut kat Prof tadi, pengalaman saya 3 tahun di Lembaga Zakat Kedah. Saya amat yakin oleh kerana Allah letakkan zakat ni dalam rukun perkara yang berkait dengan keyakinan kepada agama. Perkara asas lepas mengucap solat ada zakat. Okey. Isunya ialah kenapa dilihat sekarang ini zakat tidak boleh membawa keluarkan orang banyak tak puas hati dari segi perspektif, dari segi persepsi tentang pengurusan zakat dikaitkan dengan kemiskinan. Jadi kita nak sebut bahawa kita tak boleh letak total nak basmi total miskin tentu tak boleh. Tetapi zakat mengurus kemiskinan. Saya yakin begini dalam bahasa yang mudah, Prof. 2.5% zakat yang dikenakan kepada orang Islam ni, yang kita semua tahulah dengan zakat harta, dengan zakat saham, zakat tanian, zakat serba-serbi ini, Prof. Ya, betul. Dengan kadar 2.5% ni, sebab yang ni Allah sebut di dalam Al-Quran tentang kadar yang perlu dikeluarkan. Dikuatkan dengan satu hadis Nabi bahawa Allah nak daripada orang kaya, daripada harta orang kaya ini, dengan suatu kadar zakat yang dikeluarkan itu boleh memberi keselesaan kepada fakir dan miskin. Dan menjamin mereka tidak akan kelaparan dan menjamin mereka ini tidak telanjangan. Ini hadis. Jadi bagi saya, Prof, dengan jaminan yang ada pada agama, isunya ialah satu institusi zakat, satu orang yang berzakat. Satu ialah penerima zakat. Sekiranya zakat itu dikeluarkan mengikut kadar yang ditetapkan oleh syarak, Prof, dan semua orang berzakat, sudah pastilah zakat tadi boleh mengimbangi dan menyelesaikan masalah kemiskinan. Salah satu daripada asnaf yang ada di dalam penerima hak fakir miskin yang 8 tadi. Ini isu pengalaman saya di Lembaga Zakat, Prof. Yang ni kita kongsi data sikit. Sebab Fendi kalau boleh sat lagi tolong letak sat data kutipan dan agihan hari ni semasa sekarang. Sebab saya tak bawa laptop. Prof, hari ni saya bercakap di luar kawasan, Prof. Kalau tidak saya boleh up saya punya data, saya kira insya-Allah saya punya pembantu boleh bantu. Data kutipan dan agihan semasa. Saya nak sebut kata dan saya nak sebut bahawa sekarang ni, Prof, kalau semua orang berzakat mengikut taksiran, saya dapat satu poin nak kongsi dengan Prof hari ni. Ramai orang berzakat, tetapi tak ramai yang berzakat mengikut taksiran zakat. Jadi ramai orang solat, tapi dia solat 5 waktu, dia sembahyang 2 je. Solat 4 rakaat, dia sembahyang 2 rakaat dia. Tapi dia solat.
Jadi isunya ialah, dan ini pengalaman saya secara terbuka lah saya sebut, Prof. Sekiranya orang berzakat dengan betul, insya-Allah zakat berjaya mengeluarkan asnaf daripada kepompong kemiskinan. Kalau tajuk kemiskinan kita bercakap. Saya bagi contoh. Sebab itu dalam zakat ni banyak diperbahaskan bahawa orang yang tidak berzakat dianggap pencuri. Itu ada tulisan. Orang yang tidak berzakat dianggap memakan harta orang lain. Orang yang tidak berzakat dianggap berhutang dengan Allah. Bagai-bagai istilah hukum yang ada. Saya bagi contoh data satu, Prof. Kutipan zakat semasa Kedah sekarang, kalau boleh Fendi boleh kongsi dengan saya, 73 juta. 73 kutipan agihan 71, terima kasih. Kalau boleh push data kutipan tu. Okey, Prof. Okey, baik. Okey, data saya sekarang lah, Prof. Yes. Semua orang boleh tengok melalui Zakat on Touch. Saya kawan-kawan yang belum download Zakat on Touch, kutipan zakat Kedah waktu ini 73 juta. Agihan 71 juta. Jadi saya nak sebut kata Prof, dalam kajian saya, sekiranya semua orang Kedah berzakat dengan jenis-jenis zakat yang telah ditetapkan oleh Allah, cukup untuk zakat Kedah mengurus 88 asnaf ni. Saya bagi contoh satu aja, Prof. Zakat simpanan. Ini kalau orang tak cakap dengan data, orang kata kita cakap tak tepat. Sebagai contoh, zakat simpanan. Dalam pembincangan kita dengan Bank Islam 2 tahun lepas, 2018, kalau orang Kedah yang simpan duit dalam Bank Islam, keluarkan kadar simpanan orang Islam dalam Bank Islam di Kedah, Kedah akan dapat 14 juta. Ini satu bank. Kalau 10 bank? Okey. Itu baru saya bercakap zakat simpanan dalam bank. Kita tak bercakap lagi berapa kadar, kalau saya habaq dengan kadar ni menggerunkan, menakjubkan, orang Islam yang keluarkan duit daripada KWSP. Setiap tahun. Oleh kerana dia dapat harta yang berfaedah. Berapa kadar sangat orang yang berzakat dengan apabila dapat habuan ni. Ini antara benda-benda yang saya dapat, saya amat yakin, Prof. Yang Prof sebut tadilah. Daripada kita boleh melihat dana-dana orang fakir yang tercicir, yang masih hilang, yang kita rasa kalau benda ni dia berjalan dengan baik, insya-Allah kita akan dapat mengimbangi 8 asnaf yang mengikut tuntutan yang seperti mana disebut tadi, Prof. Saya juga tertarik dengan apa yang Prof sebut ialah kaedah bagi kail. Saya juga nak kongsi secara terbuka dengan Prof. Bukan zakat saja yang menyediakan dana bagi tujuan pembangunan usahawan di kalangan asnaf. Pelbagai agensi yang bagi. Dan kita ada berapa data-data mereka yang boleh keluar dan sebagainya. Tapi kebanyakan agensi yang membangunkan orang miskin bercakap dalam tajuk kita masih gagal. Kalau cakap orang Melayu ni, orang kaya lagi bagi duit lagi banyak masalah yang gagal. Yang tu tajuk lain lah, Prof. Jadi yang ni berbalik kepada sikap lah yang pada apa yang Prof sebut tadi. Prof, kita berbincang ni lebih daripada 1 jam dah, Prof. Ya. Saya nak buat sikit rumusan perbincangan sebelum saya minta Prof komen. Daripada awal tadi kita bincang tentang kemiskinan ada kaitan dengan jiwa. Okey. Kemudian kita bercakap tentang bagaimana adakah kemiskinan ini dapat dihapuskan. Kita bercakap juga tentang agensi yang bertanggungjawab. Dan dalam penyelidikan dan amatan yang ada pada Prof, akhirnya apa tindakan bersama yang perlu kita buat bagi menggerakkan suatu usaha
mengimbangi, walaupun kita tak boleh secara total untuk menghapuskan kemiskinan, tetapi apa jurang yang patut kita lakukan tindakan bersama dalam mengurus kemiskinan yang ada khusus di dalam negara kita, lebih-lebih lagi yang sekeliling kita, Prof. Baik. Okey, Tuan Syed. Tapi sebelum tu saya nak betulkan fakta sikit, Tuan Syed. Fakta saya bukan fakta Tuan Syed. Sebenarnya Sila. COVID-19 yang akan beri kesan kepada 40 juta, bukan bilion. 40 bilion rakyat dunia tak sampai macam tu. Okey, 40 juta, bukan 14 bilion. Okey, baik. Saya nak petik sedikitlah hasil gerak kerja yang INSPEC pernah buat. Kita setiap tahun kita ada program-program yang tetap kita buat. Antaranya ialah kita sentiasa buat round table, meja bulat, kita perbincangan meja bulat. Kita mula sejak tahun 2017 lagi, dan ultimate ataupun kemuncaknya ialah kita buat Kongres Sosio-Ekonomi tahun lepas untuk mendirikan TAN untuk menghasilkan resolusi. Kita ada round table juga dalam itulah. Okey, saya nak petik hasil round table yang pertama kita dulu, INSPEC dahulu tahun 2017, yang mana round table yang pertama tu kita fokus hanya kepada agensi kerajaan negeri dan pusat. Lepas tu kita buat pada hujung tahun 2018, kita buat khas dengan NGO pula. Antara isu yang besar yang kita jemput ialah dua perkara. Satu ialah pertidanan. Pak Syekh dah cerita tadi, memang betul. Kadang-kadang agensi A dah bagi, agensi B pun bagi juga. Dia ada masalah dengan akses data lah tu. Sebab tu konsep pada masa hadapan, bukan masa hadapan lah, sekarang ni kita kena ada dah open data. Maksudnya berkongsi data di situ. Yang kedua ialah, sekali lagi lah, teritorial. Isu kawasan. Oh, ni kawasan saya, ni kawasan awak. Jadi dia tak boleh nak masuk kawasan B, tak boleh dah. Tak boleh masuk. Setelah begitu. Sedangkan sekali lagi lah, poin untuk urus kemiskinan dia bukan seorang, kerja seorang. Dia kerja semua stakeholders, tanggungjawab semua orang. Kalau saya duduk dalam komuniti saya, tanggungjawab saya itulah. Kalau saya dalam keluarga saya lah. Sebab itulah INSPEC kita sedang bangunkan satu sistem kerjasama dengan Kerajaan Negeri Kelantan, kita panggil sistem e-wali. Sistem e-wali ialah kita bagaimana nak pastikan sistem wali itu berfungsi. Tapi biasa kita dengar sistem wali ni dia berfungsi hanya satu je biasa, Tuan Syekh. Sebenarnya dengan Tuan Syekh pakai uji Melayu tu kan, akad nikah. Itu nikah online lah ni, Prof. Itulah Tuan Syekh, lepas ni habis tamat terus ni, jangan buat lain pula. Alasan Jumaat lah tu. Saya. Okey, Tuan Syekh. Tapi nak ceritanya kita nak memperkasakan sistem e-wali. Kenapa? Hasil kajian kita kata sosial kapital orang miskin tu kuat, tinggi. Jadi kita kena perkasalah. E-wali tu, wali tu salah satu juga sosial kapital dia. Kita perkasakan balik. Maksudnya macam mana nak jadikan peranan dia dan sebagainya. Okey, balik pada soalan tadi. Memang kita tak boleh kerja seorang. Dan setiap orang dia ada potensi, dia ada kekuatan, dia ada kelemahan masing-masing. Contohnya, INSPEC kita ada kekuatan kita, data, research, itu kekuatan kita. Tapi di sudut fieldwork, kita kena hormati agensi yang berkaitan. Kita hormati NGO. Contohnya kita ada kerjasama yang erat dengan Yayasan Sejahtera. Dia ada buat kerja program-program untuk bangunkan komuniti miskin di Kelantan, khususnya di Bacok. Jadi kita kerjasama di situ sebab kekuatan dia di situ. Kekuatan kita sudut data, kita analisis. Contohnya kita ada kekuatan lain juga. Contoh modul kita ada NLP, Neuro Linguistic Program, untuk bantu ubah mindset. Itu kekuatan kita. Ini kekuatan NGO. Agensi kerajaan pun dia ada kekuatan dia. Kita kena akui sudut dia punya KPI dia sendiri jadi kekuatan juga sebetulnya. Kekuatan jaringan sama dia, sudut dana dan sebagainya. Dan individu pun ada kekuatan dia. Contoh kalau orang yang kaya-kaya ni ada duit dia nak sumbang. Itu kekuatan dari sudut kewangan dia. Cuma kena hati-hatilah yang saya bagi tahu tadi. Konsepnya apabila pemberi dan penerima tak bersedia, kita takut kita terperangkap di situ. Agensi kerajaan, katalah agensi tertentu, kerajaan saja, dia terperangkap kata, oh kami tak boleh buat. Padahal boleh buat disebabkan ada kekangan tertentu. Tak boleh buat. Jadi kita kena akui, kita kena baiki di situ. Cuma jangan terperangkap pula dengan kita terperangkap dengan orang yang suka meminta yang menyembunyikan maklumat. Itu masalah juga. Nak kenal pasti benda tu, kita pergi, kali lagi kena pergi ke komuniti. Siapa yang kenal dia? Tok Mulu dia, penduduk kampung dia dan sebagainya. Kita kena, sebab tu kita tak boleh kerja seorang. Tuan Syekh, sekali lagi saya percaya sebab tu kita ada buat konsep SNL, Social Network Lab. SNL ni, Social Network Lab ni kita kena pasti komuniti miskin satu tempat, kita buat mapping, pemetaan,
lepas kita buat pemetaan tu, kita akan kita akan buat program pembinaan kapasiti. Saya kongsikan ada satu hasil kajian kita, Tuan Syed. Sila. Ni yang ISPEC buat lah. SNL kerja. Okey. Yang kekuatan kita ialah dari sudut data dan research lah. Jadi seterusnya untuk program seterusnya kita kena kerjasama dengan agensi-agensi lain. Contohnya kita kerjasama khas untuk orang asli, kita kerjasama dengan JAKUAH. Kawasan tertentu kita kerjasama dengan pihak-pihak lain, dengan individu dan sebagainya. Sekejap saya cari di mana saya letak SNL contoh laporan kita. Ini SNL kita memang kita buat pemetaan, kita tahu apakah potensi-potensi dia. Ya, Tuan Syekh, saya ambil masa sedikit. Saya letak di mana ni? Patut ada dah sini tapi hilang dah ni. Bagi saya sekejap saja. Boleh? Okey, sambil-sambil tu. Okey, jadi sekali lagi kita yakin bahawa komuniti ataupun agensi ataupun siapa saja mesti kerjasama, kolaborasi. Saya secara tak langsung saya nak petik sebuah buku, Tuan Syekh. Buku ni sangat bagus. Buku ni diterbitkan tahun lepas, ditulis oleh seorang Yahudi, Jew. Buku dia Haspas nama dia. Dia kata Why Israel Hub of Innovation and Entrepreneurship. Dia kata kenapakah Israel ni sebagai pusat hub kepada inovasi dan juga entrepreneurship. Satu je, Tuan Syekh. Satu perkara je. Collaboration. Dia kata kita tak boleh kerja seorang. Contoh macam ni, Tuan Syekh. Kalau kita tengok, kalaulah kita buat bisnes. Tiba-tiba ada orang buat bisnes yang sama dengan kita sebelah kita. Apa kita buat? Kita punya mata lain macam tu. Kita tengok dia, Tuan Syekh. Dan nak cerita kita tak suka. Tapi pendekatan Yahudi lain pula pendekatan dia buat. Dia buat apa? Dia ajak untuk bekerjasama. Itu antara kita kata antara perkara yang ada pada dia tak ada pada kita. Yang kita ni tu yang antara masalah kita lah. Okey, ini Tuan Syekh saya kongsikan. Ini antara kekuatan kita nak ceritanya ialah kekuatan dari sudut ISPEC. Kita ada kekuatan untuk dari sudut research, kita buat pemetaan komuniti. Maksudnya kita tengok apakah potensi-potensi yang ada pada komuniti. Yang potensi-potensi begini, akhirnya potensi-potensi yang ada ni kita terjemahkan dalam program-program pembinaan ilmu. Ilmu contohnya akhirnya kita buat 2 projek lah, ikan, keli dan juga pisang. Okey, ini kekuatan kita. Akhirnya kita nak buat begini, kita kena kerjasama dengan agensi lain. Antaranya ialah JAKUAH, sudah pasti. Maksudnya jangan kerja seorang. Kita kena kerjasama dengan orang. Impaknya insya-Allah ada, dan output yang penting sekali outcome kita tengok. Dan kita bercakap tentang orang miskin ni, kita ingat bukannya kita bercakap dengan mesin ataupun dengan produk, ataupun dengan benda bukan hidup. Maksudnya kalau komputer kita tak puas hati, kita reformat je. Tapi manusia learning process ambil masa. Bayangkan dah puluh tahun dengan keadaan macam tu, tiba-tiba kita datang dengan sehari 2 hari atau seminggu atau sebulan tu kita nak suruh dia berubah. Itu bagi saya satu bentuk keajaiban lah. Tapi dari sudutnya saya percaya boleh berlaku. Dengan cara kolaborasi. Sekali lagi keywordnya Tuan Syekh, kolaborasi. Jangan kerja seorang. Dan kita tengok kekuatan masing-masing. Agensi kerajaan ada kekuatan, agensi bukan kerajaan ada kekuatan, NGO ada kekuatan, pusat zakat ada kekuatan, komuniti sendiri itu ada kekuatan. Orang miskin sendiri itu ada kekuatan. Kita kena tengok di situ. Jangan kita terlalu pesimis. Oh, zakat ni tak boleh, bla bla bla. Tak apa. Dia proses perubahan juga. Perubahan juga. Tak ada yang sempurna bagi saya. Itu pandangan saya. Sebab saya tengok perubahan itu berlaku. Perubahan itu berlaku. Bukannya tak berlaku. Dan sentiasa ambil berat. Sebab tu satu sudut juga, kalaulah Tuan Syekh ada isu macam-macam sekarang kan. Kalau untuk kita dan sebagainya, bagi saya satu sudutnya kita kata bagus juga untuk kita nampak kerja lebih proaktif. Ada dah proaktif dah, agresif dah. Tapi kena lagi. Maksudnya kena ada sisi lain yang kita tak nampak dan termasuk dah maklumat yang perlu kita kongsi. Okey, kawasan ni ada yang lagi yang miskin yang kita belum cover ataupun belum cukup. Siapa nak masuk, masuklah boleh juga dengan cover begitu. Itu contohnya perkongsian maklumat Tuan Syekh. Itu antara poin saya Tuan Syekh, kolaborasi dan berdasarkan potensi yang ada pada setiap komuniti, setiap stakeholders. Itu saja Tuan Syekh. Okey, terima kasih Prof. Saya ada satu soalan terakhir Prof, sebelum saya nak ulas sikit sebab saya peluang yang saya nak ambil dengan Prof ni adalah
mengenai dengan sikit ulasan mengenai dengan Kensiu. Di Kedah ni kita ada orang Kedah pun tak pernah nak sedap kata di Kedah ni ada satu perkampungan Balik Ulu Legong. orang asli di Ulu Legong, Kensiu. Tak bolehkah bagi mereka ni nampak dah satu bangsa nampak bagi moden sikit? Prof. Okey. Tuan Syekh, kebetulan Tuan Syekh sungguh. Yang Tuan Syekh ni bukan soalan cepu emas ni, bukannya soalan yang dirancang soalan cepu emas, tapi saya dah jangka Tuan Syekh akan tanya. Saya. Okey. Uniknya orang asli dia ada 3 suku besar lah. Negrito, Sunda, Melayu, Proto, dan dia pecah pada 6 silap suku jadi 18. Antara suku Negrito ialah Kensiu. Kensiu dia hanya ada di Ulu Legong sahaja, di Baling sahaja. Tempat lain tak ada. Kalau ada pun sedikit sepada di Thailand, kalau ada di sana. Okey, dia termasuklah macam Prof. Ya. Betulkah fakta Kensiu ni hanya ada di Malaysia? Di dunia lain tak ada? Kalau ada pun sedikit di sepada Thailand. Dia termasuklah dengan Mandarin. Mandarin hanya ada di Kuala Lumpur sahaja. Kalau adalah seorang dua di tempat lain, dia pecah lain. Termasuklah juga orang Kanak, hanya ada di Sungai Selangi, Kota Tinggi sahaja. Dia begitu. Termasuklah orang Seletar hanya ada di Johor Bahru saja. Dia ada uniqueness di situ. Cuma bilangan dia lah, itu soalannya. Okey, kebetulan Tuan Syekh, tapi ni data lama sedikitlah. Saya melalui tim dululah kita ada buat satu research berkaitan dengan orang asli Negrito. Orang asli Negrito ini termasuklah Kensiu. Ini tapi data ni agak lama lah, kita buat longitudinal study. Maksudnya kajian kita tengok perubahan dia untuk 3 tahun ke 4 tahun. Sepatutnya tahun 2018 ada 17 ada juga, tapi ada sedikit isu gitu, kita tak dapat tengok. Okey. Sini kita tengok ada 3 suku. Kita tengok iaitu Lanoh, Kensiu, Jahai. Ini 3 suku ni adalah dalam kategori Negrito. Okey, kalau kita tengok berlaku perubahan, ada yang mengurang, ada bertambah. Contoh dia punya yang warna grey tu, warna kelabu adalah Kensiu. Kalau kita tengok dia punya human capital sedikit menurun. Menurun pada tahun 2015 berbanding tahun 2012. Itu something wrong lah. Kalau kita tengok social capital, hubungan dia dengan manusia meningkat berbanding dengan tahun 2012. Tapi perkara contoh natural capital, alam sekitar dia, economic capital, dua-dua tak berubah. Tapi dan satu lagi cultural capital, nampaknya macam visi dia makin sedikit rendah. Okey, saya nak cerita sini ada 2 poin. Satu, masyarakat Kensiu ni dia berubah. Dia ada satu stereotype yang saya sampai sekarang saya tak setuju. Dia kata orang asli tak akan berubah. Itu pandangan yang silap. Orang asli juga dia unik. Kita tengok banyak orang asli potensi-potensi yang besar telah ditonjolkan. Maksudnya dia adalah unik dan dia mampu sebagaimana masyarakat kita. Cuma ada, itu yang pertama. Yang kedua, ada perkara yang tak berubah ialah perkara yang luar kawalan dia. Contoh natural capital, persekitaran dia. Itu luar daripada kawalan dia. Economic capital, pemilikan aset maksudnya tak juga berubah di situ. Maksudnya dalam tempoh 2012 hingga 2015 dia tak berubah. Itu kita tengok antara perubahan pada orang asli Kensiu. Dan orang Kensiu ni memang unik lah. Saya dimaklumkan lembaga zakat pun dia memang fokus juga di sana. Dan kebetulan hasil kajian kami pun last kali saya pergi tahun 2018 tu, tapi tujuannya bukan untuk research lah, tujuan untuk kunjungan sahaja. Dan masa tu jadi data tahun 2018 saya tak dapat kongsi lah sebab kita tak ada data tu. Kita hanya ada 2 tahun saja, 2012 hingga 2015. Tapi saya nak cerita sekali lagi poin saya, Tuan Syekh, ialah mereka berubah. Itu sahaja. Jangan kata mereka tak berubah. Itu saya tak boleh benar bila orang kata orang asli tak berubah. Saya kata tak. Kita tengok semua manusia itu berubah. Termasuklah Tuan Syekh sendiri kan. Makin muda pula nampak kan, makin muda. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ni pasal puasa ke tidak saya nak belanja dah. Aduh, boleh. Malam lepas tarawih tu. Malam ni kita berhubung. Okey dah, itu saja. Okey Prof. Terima kasih Prof atas perkongsian yang bagi saya cukup menarik mengenai dengan isu yang melibatkan kemiskinan. Kemiskinan ni kalau kita boleh, kita kena ingat bahawa ada isu yang berkaitan dengan agama, isu yang berkaitan dengan keimanan, isu dengan berkaitan dengan tabi'i, kemanusiaan, dan kita bersyukur bahawa Allah bagi kita dalam suasana
disyariatkan di dalam agama itu suatu syariat nama dia zakat. Yang zakat ni adalah satu peluang untuk kita menunjukkan keabdian kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala melalui perkongsian harta. Jadi bagi kita, saya dalam pengalaman 3 tahun saya di zakat Prof, saya menyebut bahawa amil ni adalah satu peluang. Jadi zakat tidak perlu mereka SOP bagaimana nak mendapatkan harta yang lebih, tak perlu. Zakat juga tidak sampai perlu ke peringkat terpaksa ketuk pintu ke pintu memahamkan orang tentang agama. Tetapi Prof, saya sebut bahawa bila kita cakap soal kemiskinan, kita kena berjuang bagaimana supaya zakat ini menjadi suatu perundangan yang compulsory. Supaya macam mana cukai-cukai lain berjalan, orang Islam, cukai kita adalah zakat. Pada waktu ini kita akan melihat kegemilangan harta-harta orang miskin ini diurus dengan baik. Sekarang ni kita tidak lebih, Prof, pengalaman saya ialah orang bercakap zakat sebagai ibadat saja. Tapi sebenarnya lebih daripada itu. Kalau bahasa mudahlah, kalau siapa yang tak beriman, dia tak bagi zakat lah. Tapi dia bayar cukai. Jadi benda-benda yang macam ni terlalu luas untuk kita perbahas. Apapun, Prof, saya bagi pihak Urustia, bagi pihak lembaga zakat dan semua kekitangan yang terlibat dalam menganjurkan seminar kewangan Islam pada tahun ini yang unik secara atas talian dan sebenarnya Prof, memberi ruang dan peluang yang begitu luas dan terbuka kepada semua penyelidik dan semua tokoh-tokoh untuk kita kongsi di dalam pengalaman dalam alam maya ni. Sekali lagi, Prof, mewakili rakan-rakan yang mengikuti perbincangan kita, saya ucap terima kasih. Saya tak sempat untuk melayan beberapa soalan yang panjang dan pandangan-pandangan yang amat membina daripada rakan-rakan kita. InsyaAllah kita akan catatkan dia sebagai suatu poin penting dalam kita membuat satu rumusan di akhir seminar kita nanti, Prof. Orang Kedah kata, Prof, jangan serik. Ya, betul, saya serik. Jangan serik. Mana lepas ni kita nak minta pertolongan lagi dengan Prof, nak kongsi lagi banyak benda. Dan saya tertarik tadi tentang sistem yang akan dibangunkan oleh UMK, e-wali. Betul, insya-Allah. Jadi siap esok antara orang yang akan pergi ziarah Prof ialah lembaga zakat Kedah. Amin, insya-Allah. Insya-Allah kita amat bersahati, Tuan Syekh. Okey, Prof, untuk sebagai penutup kalau ada sepatah dua. Sepatah dua, sekian wassalam lah. Kalau sepatah dua tu. Dua lah. Okay, sekarang saya rubahlah sikit. Saya sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Tuan Syekh sendiri, kepada Lembaga Zakat Negeri Kedah dan juga khas untuk seminar ini. Cuma sekali lagi saya percayalah peranan untuk urus kemiskinan ada semua peranan untuk semua. Peranan saya, peranan pusat zakat, peranan komuniti dan semua. Dan kita boleh buat dengan kekuatan kita. Sebab Allah sekali lagi lah saya percaya sangat dengan Al-Quran ini pasti berkhairat. Kita kena berlumba-lumba ke arah kebaikan. Malah hadis Nabi pun ada kata khairun nas anfa'u linnas, sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling bermanfaat kepada orang lain. Jadi kita kena ada manfaat untuk orang lain. Cuma sekali lagi saya percaya kita tak boleh gerak seorang. Kita kena ada kerjasama. Kalau gerak seorang boleh kita bagi zakat pada orang tu, gerak seorang lah. Tapi untuk lain-lain kita boleh kena ada grup NGO ke. Tapi kalau boleh tak berkesan untuk basmi kemiskinan atau urus kemiskinan bukan untuk hari ini saja. Kita tengok anak-anak dia. Jadi kita perlu dengan ada kolaborasi dengan banyak pihak. Cuma setiap pihak tu ada lebih dan kurang. Kelebihan kita tahu. Kelemahan itu kita cuba sama-sama baiki. Jangan jadikan sebagai sasaran untuk kita kritik. Saya pun banyak tak berkenan dengan pihak tertentu tapi saya tak pernah kritik saya terbuka. Saya akan hantar email, saya hantar mesej ataupun saya call. Maksudnya kita niat nak membantu. Dan juga sekali lagi kalau kita urus kemiskinan dengan baik ni, saya yakinlah
baik atau tidak, cerita nombor 2 lah. Kalau kita terlibat dengan urusan kemiskinan, Allah bagi ganjaran sangat besar. Khususnya dalam situational poverty. InsyaAllah dalam sehari 2 lagi, Inspect akan keluarkan hasil kajian kita, situational poverty. Kita tengok bagaimana kesan COVID-19 pada kewujudan situational poverty, kemiskinan situasi atau kondisi. Yang mana perlu perhatian juga, khasnya macam saya kata tadi lah, salah satu asnaf ialah gharimin, orang yang berhutang. Sebab memang saya yakin ramai berhutang contoh, sehingga kita tengok ramai yang pergi bukan setakat berhutang, keperluan asas dia, sampai pajak gadai. Pajak gadai biasa tu bukan rohno, itu kita bimbang sebab libatkan riba. Itu kita bimbang. Jadi saya sekali lagi saya rumuskan bahawa kita gerak secara berkolaborasi bersama. Kita kena iktiraf kekuatan orang, kita kena lapang dada kelemahan orang untuk bersama dalam urus kemiskinan secara berimpak lestari. Saya rasa itu saja Tuan Syekh. Itu bukan sepatutnya kata Tuan Syekh. Ada. Okey, Prof, saya mewakili Lembaga Zakat Kedah dengan rasa bangga, seronok dan syukur. Hari ini Lembaga Zakat Kedah dan semua rakan-rakan dari kalangan peserta-peserta dan pembentang-pembentang seminar kewangan Islam dapat satu lagi rakan, kawan daripada Pantai Timur, UMK, kerana bersama dengan kita. Saya yang seronok ni atas kesediaan Prof untuk berkongsi hasilan kajian Prof supaya orang Kedah dapat manfaat sama. Sebab itulah Prof, kita anjurkan seminar kewangan Islam ni ialah saya amat yakin kajian-kajian ini akan dapat banyak membantu merubah struktur, gaya kerja dan persiapan kepada Lembaga Zakat Kedah khusus. Kita betul-betul nak bangun sebagai Islamic Social Finance ni bukan satu benda yang mudah. Dan saya sebut tadi bahawa kita, dan saya amat setuju bahawa saya tak boleh bergerak seorang. Sebab itulah Prof, satu-satunya pusat zakat di Malaysia yang ada pusat kajian secara khusus di universiti, di UUM. Kita jadikan UUM sebagai center, Prof. UUM berkahwin dengan Zakat Kedah, lahir pusat Institut Penyelidikan Inovasi Zakat Kedah. Itu dia. Kita dengan Unisyam, dengan Insania, kita ada pusat kajian fiqh. Dan dengan UiTM kita ada pusat kajian data. Jadi kita boleh kerjasama pula dengan Inspect tu nanti insya-Allah. Sudah pasti. Prof, sekali lagi saya ucap terima kasih banyak dan saya tutup perbincangan kita Prof dengan ayat yang Prof bawa tadi ialah wa ta'awalu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Tuhan suruh kita bekerjasama dalam perkara yang boleh membawa kepada keimanan dan ketakwaan, dan kita tidak payah berkolaborasi dalam perkara-perkara yang maksiat dan perkara yang Allah tak suka. Prof, sekali lagi terima kasih banyak-banyak. Jumpa lagi dan doakan kami yang terbaik di Lembaga Zakat Kedah. Dan doakan semoga seminar kita ini berjalan sampai hari akhirnya pada 23 hari bulan yang akan ditutup dilabuh tirainya oleh Sahibul Samah Datuk Paduka Mufti Kedah. Terima kasih Prof. Jumpa lagi. Terima kasih kembali. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Tuan Syah.